Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung dengan pembelajaran yang seterusnya. Jadi sebelum kita pergi pada yang seterusnya, cikgu nak kita imbas balik apa yang telah dipelajari sebelum ni, iaitu berkaitan dengan tafsiran graf. Okey. Jadi contohnya apa yang cikgu paparkan di sini adalah graf jarak masa. Okey, jadi graf jarak masa ini menggambarkan satu situasi ataupun keadaan di mana katalah Ali bergerak daripada rumahnya ke sekolah dan kemudian kembali semula ke rumahnya. So dalam perjalanan itu Ali singgah di kedai Pak Ali singgah di kedai Pak Ahmad untuk membeli barang lah. Okey, tengok keadaannya di sini. Okey. Boleh kata Ali daripada rumah nak ke sekolah. So dia keadaannya graf yang warna hijau ni. So Ali bergerak. Okey, Ali bergerak daripada sini daripada titik A ni, dia bergerak daripada rumahnya. Ya, bergerak daripada rumahnya dan kemudian dia sampai di sekolah. Titik B tu menggambar keadaan dia sampai di sekolah. Dan kemudian di sekolah tu mungkin dia nak ambil modul ataupun ambil bahan yang cikgu tinggalkan untuk diambil oleh pelajar. Dan di sini berlakunya apa ni? Inilah graf yang mendata. So yang mendata ini menggambarkan keadaan di mana dia tidak bergerak. Ya, situasi pegun di situ. Ya, kemudian dia nak bertolak balik ke rumah lah. So dalam perjalanan balik situ, okey, di titik D ini menggambar keadaan saya lagi. Dia berhenti di satu tempat. So ini dia berhenti di kedai Pak Ahmad lah. Dia berhenti di kedai Pak Ahmad sebelum dia meneruskan perjalanan balik ke rumahnya. Okey, jadi Pak Si mencancang. Pak Si mencancang. Okey, yang ini Pak Si mencancang ini menggambarkan jarak. Ya. Manakala Pak Si mengufuk ini pula menggambarkan masa yang diambil. Okey. So dapat kita lihat di sini perhatikan, dapat kita lihat di sini pergerakan Ali ni daripada titik A ke B ini, perjalanan daripada rumah ke sekolahnya terus mengambil masa, nampak ni 10 minit. Yang mana jarak pada rumah ke sekolahnya B ni kat sini ni kan, mana jarak rumah sini sampai ni ialah 500 meter. Okey, kemudian dia berhenti di sekolah ni untuk menguruskan pengambilan modul itu selama berapa lama ni? Daripada titik B ni ke titik C ini adalah tempoh masa yang diambil untuk mengambil barang, tetapi dia tidak bergerak ke mana tu. Keadaan pegun di situ selama mana? Selama 2 minit. Minit ke-10 hingga minit ke-12. So 2 minit di situ. Kemudian dia meneruskan perjalanan untuk balik ke rumah sebelum disinggah di kedai Pak Mat. Tempoh masa dari titik C ke titik D di situ. Tempoh masanya ialah berapa tu? 3 minit di situ. Okey. Berapakah jarak? Kalau ditanya berapakah jarak daripada sekolah ke kedai Pak Mat? Daripada C ke D. So C kat sini, D dekat sini. So macam nak kira ni? 500 meter tolak 300 meter. So mana 200 meter jarak daripada sekolah ke kedai Pak Mat. Tapi berapa jauh ke pula jarak daripada kedai Pak Ahmad dari rumahnya? Jarak kedai Pak Ahmad daripada rumahnya yang bawah ni lah. Kan, iaitu 300 meter. Okey, daripada D ke E, dia berhenti di kedai Pak Ahmad ni nak beli barang. Berapa lama dia berhenti beli barang? Nampak ni. D, minit ke-15. E, minit ke-25. So, maknanya di sini selama 25 atau 15, 10 minit lah dekat situ. Okey, kemudian daripada titik E ke titik F menunjukkan perjalanan baliknya. Berapa lama dia ambil masa untuk sampai ke rumah daripada kedai Pak Ahmad? Dia mengambil masa 5 minit daripada kedai Pak Ahmad ke rumah. Tapi bila ditanya berapakah masa yang diambil daripada perjalanan dia bertolak daripada rumah hingga dia balik semula ke rumah, setelah ke sekolah tu, keseluruhannya tempoh masa yang diambil adalah sebanyak 30 minit. Ini keseluruhan perjalanan tersebut. Okey, itu secara ringkasnya tafsiran berkenaan dengan ni Yang mana kalau awak ingat lagi sebelum ni kita dah juga bincangkan yang ini menunjukkan AB ni ialah keturunan positif, EF ini keturunan negatif, manakala BC dan DE ini adalah keturunan sifar. Okey, so hari ni kita nak belajar apa pula yang macam mana pula nak menghitung laju berdasarkan kepada maklumat jarak dan masa. Okey, sebenarnya dah belajar masa tingkatan 2 dahulu. Ingat lagi tidak? Okay, kalau dah lupa ni cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, formula laju, nak mendapatkan laju ialah
jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Okey, nak mudah ingat ya. Okey, ni satu benda lah. Kadang soalan dia bagi laju, dia bagi masa, nak cari jarak kan. Kadang dia minta masa, dia bagi laju dan jarak. Okey, ni kalau ingat Titan 3 dah belajar benda ni nak mudahkan awak ingat. JLM. Okey. So, kita ingat apa ni? Apa dia? Senang ingat, J tu jangan, J tu jangan, L tu lupa, M tu makan. Jangan lupa makan. Semua orang tak lupa makan kan? Okay. Jadi kat sini, tengok kalau kita nak cari laju, laju ialah, nampak, jarak bahagi masa. Nampak? Jarak tu dekat atas kan? J kat atas, M kat bawah. So, maknanya jarak bahagi masa. Laju sama jarak bahagi masa. Okay. Tapi kalau kita nak dapatkan maklumat, katalah nak dapatkan maklumat apa? Nak dapatkan maklumat masa, nampak? Nak dapatkan maklumat masa maknanya jarak bahagi dengan laju. Okey. Kalau kita nak dapatkan maklumat jarak pula, bila dia sebelah menyebelah ni maknanya dia dah darab. So jarak bersamaan laju darab masa. Okay. Tapi yang hari ni yang kita nak belajar ni ialah ni dulu macam ni nak dapatkan, nak kira laju. Laju ialah jarak per masa. So saya nak awak rujuk pada buku kerja awak. Okey, so buku kerja ni muka surat 94. Okey, diberikan satu graf jarak masa yang agak ringkas di sini, yang mudah nak faham, nak bagi mudah faham. Okey. So diberi kat sini nombor 1 ya, nombor 1A. Ya, graf jarak masa. Okey, perhatikan. Ini ialah graf dia. Okey. Sekejap. Okey, ini ialah graf. Ya, ini grafnya. Okey, bermula daripada sifar. Okey, kita tengok kat sini berapakah jaraknya? Jarak tengok paksi jarak lah. Dia start pada 0, dia habis kat 8 kan? So maknanya ni jaraknya adalah 8 meter. Manakala masa dia nampak, dia habis kat sini kan? Ni 4. 4 adalah 0, 4. So, maknanya jarak dia 8, masa dia 4. So, laju, nak kira laju. Okay, saya tulis kat sini ya. L sama dengan laju. Laju bersamaan jarak bahagi masa. So, jarak adalah 8. Masanya adalah 4. Okay, so 8 bahagi 4. 8 bahagi 4, 2. 2 apa? Jarak dia mewakili apa tadi? Meter kan? Masa dia mewakili apa? Saat. So, 2 meter per saat. Okay, tu cara nak kira laju. Okey. Kemudian tengok yang ini. Ya. Sama jugalah. Macam mana nak kira jarak, macam mana nak kira laju. Nak kira laju ialah jarak bahagi masa. Okey, so laju jaraknya adalah 124. 24 berapa kilometer. Okey. Bahagi dengan masa. Masa di sini yang nampak dia pakai unit jam. So, 124 bahagi dengan 2.5 jam. Okey, 124 bahagi dengan 2.5. Okey, so dapat berapa? 49.6. Apa dia? Kilometer per jam. Okey, unit wajib tulis ke tak? Tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. Jadi cikgu nak faham lah macam mana penggunaan unit tu kat sini. Okey, alright. Okey, tengok apa lagi yang ada. Okey, sama juga dengan soalan yang nombor 2, cuma graf yang tadi dia mula daripada 0 kan. Okey, tengok yang ini. Okey, jarak. Okey, perhatikan graf jarak dia. Graf jarak dia bermula daripada sini. Nampak tak ni? Okey, saya tebalkan sikit. Okey. Ya, dia bermula daripada sini sampai sini. Nampak? Dia tak mula pada 0 tu, dia mula daripada 9. So, penting untuk awak fahami macam mana nak cari jarak dia. So, jarak dia, awak telah ambil 39 terus. Sebab jarak dia bermula daripada 9. So, ni jarak dia dari sini sampai sini. So, kena kira lah 39 tolak 9 berapa? 30. Okey? Masa yang diambil lah, maknanya dia start daripada paksi ni kan. 0 ni. So, daripada sini sampai sini ialah 5. Okey? So, laju ialah jaraknya 30 meter bahagi dengan
30 bahagi 5, 6. 6 apa? 6 meter per minit. Okay. 6 meter per minit. Okay. Alright, so yang ini pula. Sama juga, nampak? Perhatikan betul-betul. Dia tak mula daripada sifar, dia mula daripada 12 ni. 12 sampai sini. Okay, sekali lagi. Jaraknya ialah, awak kena kira lah 54. Okay, tolakkan dengan 12. 54 tolak 12 dapat 42 jarak dia. Masa, okay, masa dia mula daripada kosong. Daripada paksi kosong ni kan, daripada sini sampai sini kan. So, ni masih 0.8. So, laju bersamaan jarak ialah 42 bahagi dengan masa yang diambil 0.8 jam. Ya, unit dia jam. Nampak ni jam. Dia tulis ni J. Kan? Okay, ni meter. Meter per jam. So, 42 bahagi dengan 0.8. So, dapat 52.5 meter per jam. Okay. Ya, semudah itulah. Jadi, fahamkan dulu sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, terima kasih.